Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya, kita masih lagi dikurniakan nikmat Islam dan iman ini, dan kita begitu iltizam melaksanakan pengabdian kepadanya. Dan kita terus lagi mencari keredaannya, menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada kitab Tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Rabah Az-Zuhaili. Kita masih lagi menyambung pada juzuk yang kedua ini, surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Tafsir pada ayat 183 hingga 185 tentang kewajipan berpuasa. Kita dah masuk dah pada tafsir ayat ini, ayat yang sangat masyhur. Kalau permulaan ayat 183 itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan, kutiba, kepada orang-orang yang dahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ataupun agar kamu bertakwa. Jadi kita dah masuk permulaan tafsir itu, dan kita sambung pada muka surat 171 tu, tentang senarai ibadah puasa itu dari segi membentuk sifat takwa. Membentuk sifat takwa pada ayat 183 itu, di akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Kita masih lagi dalam membicarakan ketakwaan melalui ibadah puasa. Jadi kita sambung pada perenggan puasa diwajibkan terhadap orang yang berkemampuan. Jadi tentang ketakwaan itu sudah banyak dalil-dalil daripada hadis Nabi sebagai menghuraikan ataupun mentafsirkan ayat 183. Apakah yang dimaksudkan mudah-mudahan kamu bertakwa itu? Begitu luas sekali. Lalu almarhum Dr. Rabah Az-Zuhaili dalam tafsir ayat ini membicarakan tentang ibadah puasa itu diwajibkan kepada siapa. Sebab itu pada ayat 184, ayyaman ma'dudat, ia hanyalah dalam hitungan beberapa hari sahaja. Beberapa hari itu makan sebulan juga, Sebab itulah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit, marida aw ala safarin, ataupun dia berada dalam keadaan bermusafir, maka dia boleh berbuka puasa
meninggalkan ibadah puasa dia. Ya. Maka dengan sebab itu, kewajiban berpuasa ini terhadap pertama orang berkemampuan. Berkemampuan itu maknanya tidak mampu lawan dia. Tetapi tidak mampu itu diukur pada sudut syarak, bukan diukur mengikut kemampuan akal fikiran kita. Bila kita biasa makan setiap hari, pagi-pagi dah tentu teh tarik, ya, mesti kono roti canai. Saya kalau tak kono roti canai ni tak lengkap, dia kata. Jadi dah biasa pagi-pagi tu mesti makan. Tiba-tiba bila perintah ibadah puasa ni tak makan, maka dia pun buat pengukuran, saya tak boleh tak makan ni. Kalau tak makan ni tak sempurna hidup saya tak boleh tak makan. Maka dia ukur bahawa dia tak boleh makan itu hanya Surya. Dia tak boleh jadikan itu ukuran ketidakkemampuan. Dia mesti berdasarkan ketetapan syarak. Maka panduan ketetapan syarak ini datangnya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang menghuraikan ayat ini, yang menjelaskan ayat ini. Maka kewajiban itu terhadap orang berkemampuan, yang pertama dia sudah tentu berkemampuan ini dalam keadaan sihat. Kemampuannya itu dalam keadaan sihat. Kalau benar dia sakit, itu barulah ada rukhsah kelonggaran. Sebab itu kalau dia sakit teruk, maka sudah ada kebenaran syarak dia dibenarkan untuk tidak berpuasa. Tapi adakah selesai macam tu? Tak berganti kok. Dia ada huraian itu. Kemudian orang yang bermusafir, musafir pun dari ketetapan syarak. Dia tak boleh kata hari ni saya nak musafir ni daripada Sikamat pergi Senawang. Sikamat pergi Senawang, bunyi musafir. Naik apa tuan? Naik basikal katanya. Musafir macam mana? Saya pagi-pagi mesti naik basikal sebagai latihan kesihatan, dia kata. Siap bersikal lumba boleh. Jadi tang mana dia tak berdaya tu? Dia berbasikal pun handal. Sikamat Senawang, saya musafir. Jadi ukuran dia mesti berdasarkan syarak, bukan ikut sedap-sedap sendiri je. Tu. Ya. Sebab itu bila dia bermusafir memang dibenarkan berbuka. Kemudian musafir pun musafir yang baik. Dalam pada itu, kewajipan wajib ini, dan orang-orang yang tidak berkemampuan tadi, yang sakit, yang bermusafir, yang dibenarkan tidak berpuasa, dia mesti menggantikannya bila dalam tahun yang sama. Orang yang sakit tadi, tahun ini, tahun 2020, kalau kita masih ingat, kita puasa tahun 2020 ni berkurung dalam rumah. Masa tu PKP. Kono hari kemarin, bukan kemarin, 7 hari bulan dah boleh ronteh negeri. Ronteh negeri dah boleh. Selangor hari ni cuti umum. Jadi ada viral menunjukkan bahawa jalan nak keluar dari Selangor tu jam, balik kampung. Kan? Sekolah tutup, sekolah tak cuti, tutup je. Ditutup. Jadi belajar tatap tauhid secara, orang kata, istilah online. Minggu ni minggu terakhir lah. 8 boleh adalah hari terakhir persekolahan di negeri-negeri yang bercuti hari Ahad. Kalau sekolah, kalau hari Ahad bekerja tu, dia last hari Ahad. Hari Senin depan barulah dikatakan cuti sekolah. Online tu maknanya boleh ditangguhkan, tapi dengan ceritanya cikgu tak nak berhenti. Nak tahu cuti sekolah pun masih lagi bersedia untuk memberi peluang pelajar ni dia banyak dapat
Jadi akan terus online, akan terus bagi kerja, akan terus minta budak sentiasa ada dunia belajar. Betul lah nama budak. Budak ni dia kena belajar lah, sekolah, kan? Tapi nak buat macam mana bila pandemik ni, kan? Macam-macam musibah pula menimpa, kena buang kerja, kena berhenti kerja, kan? Saya lalu dekat jalan yang ada traffic light tu, saya terpandang seorang budak 10 jarinya dia memegang apa tu, buah mangga boy, buah mangga asam boy tu. Dia biasanya kalau ada orang perempuan sebelah confirm boli. Sebab orang perempuan dia ramah bab asam ni kan. Jadi bila saya berhenti tu, saya nampak yang bawa tu budak. Ini mesti budak sekolah ni, sebab dengan fizikal dia kecil dia tu kan. Saya pun buka cermin tingkap, gamit dia. Nak panggil anak. Belum lagi saya keluar duit. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tahu lah, kita pakai mask. Saya kebetulan tak buka mask lagi, dia pun pakai mask. Saya nampak mata macam ninja je kan. Siapa kau ni? Kau kenal saya kau? Kata, kenal Ustaz. Saya sekolah mantin dulu, kata. Siapa nama kau? Dia sebut nama dia. Alamak Ustaz dah lupa lah. Kau menjaga ke ni? Menjaga Ustaz, kata. Duduk mana? Duduk Seremban dah ke? Tak, duduk mantin. Dari mantin tu datang ke traffic light dekat Seremban. Jual. Kamu ada kebun buah pelam ke? Kata tak ada. Ini toke punya. Saya ni niaga. Okay, jadi walaupun RM10 tu dia mahal, tapi maknanya dia ada komisen tu. Sudah saya tengok ramai budak-budak jual, katakan. Baik macam mana? Kan kalau kita selidik kan, nak marah pun nak kan, bila selidik yo ada kes-kes tertentu bila cikgu tengok budak ni tak ada dalam online ni, pasal apa tak masuk belajar. Pergi rumah tak ada, pergi kerja. Patut nak ambil peso kan. Kenapa bekerja? Rupa mak dengan abah dah kena berhenti. Diberhentikan. Dikilang. Anak ni kena ambil peso, dia kena belajar, dia kena masuk kelas online saya. Kan? Cikgu, dia pun RM30 beli top up tu. Elok saya beli top up ke, saya beli boreh untuk keluarga saya makan. Aduh mak, jatuh cikgu tu punya hati tu, sedih nak dengar. Tak apa kan, sudah dia balik, dia ambil telefon lama dia yang masih boleh guna, dia beli top up, dia bagi kat anak murid dia. Kau kerja ke, kau tak kerja ke, apa ke, kau tetap ada masa akses masuk online ni ataupun dapatkan bahan, kau mesti ambil peso. Macam tu nak nolong tu. Ya, keadaan susah, tapi puasa tetap puasa, dia susah macam tu, dia tak ada pula boleh buka puasa. Ya, jadi ukuran syarak itu pada boleh berbuka itu, ya, dia ada keadaan dia. Ya, jadi itu bukan sakit teruk, ya, kesusahan dalam mencari rezeki. Ya. Sebab itu bila dia tidak berpuasa itu dalam keadaan sakit, pada tahun yang sama lepas itu dia elok, sihat, sembuh, maka dia kena ganti. Dia kena ganti pada tahun yang sama itu, sebelum masuk puasa tahun depan. Kalau dia tinggalkan puasa itu dan tak berganti, masuk Ramadan yang itu, jadi dia kenalah kafarah ni. Ya, dia kena ganti tu, double tu. Jangan main-main. Baik. Sakit yang sakit ataupun perjalanan pula, dari segi perjalanan yang dibenarkan oleh syarak ni, jika ia melebihi 89 km yang dikatakan 2 marhalah dalam kiraan kilometer tu, ya, 89, ada yang kata 90, ada kata 93, ya. Tapi ini pada mazhab Syafi'i ni, ya. Jadi syarak
bila ada masyaqqah, kesukaran ini mengizinkan, disebut sebagai masyaqqah tajlibu taysir. Dalam kaedah fiqh, usul fiqh dia, bila ada masyaqqah yang dikatakan kesukaran, ya, yang mana boleh mengizinkan keringanan. Apa keringanan dia? Iaitu berbuka puasa. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahu memudahkan kamu dan tidak mahu menyusahkan kamu. Ramai orang mengeluh buat ibadah ni, tetapi Allah sebenarnya tidak menyusahkan hamba dia. Sebab lingkungan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita ni dalam keadaan kita masih mampu buat. Bila berlapar disebabkan puasa ni, dia bukan dalam keadaan puasa tu sampai kita tak terdaya boleh bawa mati. Kecuali lah sakit tadi, kan? Bila sakit tu, kesan daripada dia berlapar pada sakit dia tu ada pula kesan. Misalnya orang gastrik tak boleh berlapar, katakan, aku nak makan. Cuba juga pandemik COVID-19 boleh ni. Kenapa sasaran dia orang yang berusia saja yang meninggal dunia? Jadi bukan disebabkan COVID itu yang utamanya. Bila COVID ini maknanya virus yang masuk ke dalam tubuh badan dia menyebabkan sakit-sakit yang ada pada diri dia tu, sakit jantung ke, darah tinggi ke apa tadi, menjadi bertambah teruk sebab daya tahan badan itu terjejas. Jadi virus COVID itu menjejaskan lagi. Sebab itu kalau dia di peringkat anak-anak, kanak-kanak, remaja, pemuda, pemudi, dia pun kono, tapi dia copek pulih, copek sembuh. Nama dia sembuh, elok ya. Sebab apa? Antibody dia kuat lagi, dia pun tak ada penyakit. Itu kan. Jadi bila dalam keadaan ada kesukaran tadi dibenarkan, dan apa saja perintah Allah kepada hamba-Nya, kepada kita ini sebagai hamba Allah, ibadah semuanya pada tahap kemampuan. Sama ada fizikal kita mampu, dan jiwa kita pun sebenarnya mampu lagi. Sekadar berlapar waktu siang je, maghrib aja boleh makan. Jadi masih lagi berkemampuan kita berlapar itu. Kemudian jarak dan yang menjadi piawai, ukuran dalam perjalanan itu yang membolehkan berbuka puasa itu ialah perjalanan yang dimaksudkan menggunakan binatang tunggangan seperti mana lumrah pada zaman dahulu. Bukanlah menggunakan, mengikut kenderaan yang laju seperti mana yang ada pada hari ini. Dia ikut ukuran itu. Jadi pada hari ini, bila dua marhalah tu 89 km kita kata, alamak sejam, ada tu tak sampai sejam, pedasut kereta kan. Lalu highway setengah jam dah 90 km, setengah jam dah 90 km. Berapa laju lah di jalan tu. Maka dia pun pakai hukum akal, tak payahlah kita buka puasa ni, tak ada rasa apa musafir kita, rasa dokek. Dia bukan diukur begitu mengikut zaman moden, tidak. Dia masih lagi diukur mengikut lumrah pada zaman mula-mula disyariatkan puasa ni pada zaman Nabi. Syariat puasa bulan Ramadan inilah. Maka pada masa itu kenderaannya ialah unta. 89 km pun dengan unta berjaman nak sampai. Jadi dia letih dan sebagainya. Maka hari ini pun begitu juga diambil dari segi ukuran. Namun demikian, kalau kita bermusafir pada zaman ini, kita nak meneruskan puasa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi jangan condemn, kata ini apalah hukum roksah puasa ni. Kereta bukan main lagi menjalannya, duduk selesa dalam tu, sojuk apa semua. Bila kita musafir mudah nak buka puasa ya, kita terus buat hukum macam itu dan menyalahkan orang lain. Itu tak boleh. Sebab ukuran dia tadi apa? Mengikut lumrah yang digunakan pada zaman dulu. Ini Dr. Abbas Zuhaili sebut dalam tafsirnya.
Sebahagian ulama menentukan pula kadar musafir ini dengan jarak 3 batu. Ya. Dalilnya berdasarkan riwayat Ahmad, juga Imam Muslim dan Imam Abu Daud daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada jarak 3 batu ataupun 3 farsakh. Farsakh itu ukuran pada zaman itulah, zaman dulu. Baginda mendirikan solat 2 rakaat. Maksud 2 rakaat itu apa? Solat fardu diqasarkan, dipendekkan daripada 4 kepada 2. Maka bila sembahyang itu boleh diqasarkan sebab musafir tadi, maka puasa pun maknanya ada juga rosahnya sama tadi, maka boleh berbuka. Ya. Jadi pada keadaan satu farsah itu ukuran sekarang 1.848 meter. Maknanya 1.8 kilometer. Kalau 3 batu tu sama dengan 5.5 meter, 5.544 kilometer. Jadi maknanya bolehlah kita berbuka. Kalau begitu betul lah. Daripada Ampangan pergi ke Seremban 5 kilometer, 6 kilometer, dah boleh berbuka, kan? Ya. Kalau berdasarkan sebahagian pendapat ulama, tapi yang 89 yang saya sebutkan tadi itu pada mazhab Syafi'i. Ya. Pada mazhab apa lagi? Ya. Hanafi. Hanafi diukur dari segi perjalanan itu apa? 3 hari. Yang dimaksudkan itu 3 hari perjalanan. Perjalanan yang menasabah 3 hari menggunakan unta. Ada masanya unta tu dia berhenti berehat, ambil kira dengan unta tu berjalan, tapi makan masa 3 hari. Lepas itu bila masuk hari yang ketiga tu, habis saja 3 hari tu, maka selepas itu dah boleh berbuka puasa. Itu pada mazhab Hanafi. Jadi selama 3 hari itu, 3 hari 3 malam tu, bila dah habis perjalanan tu, berapa jauh agaknya. Manakala jumhur ulama ialah perjalanan selama 2 hari secara sederhana, menyamai 16 farsakh ataupun 48 batu, samalah dengan 89 kilometer. Riwayat Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, wahai penduduk Mekah, janganlah kamu qasar solat jika kamu berjalan kurang daripada jarak 4 burud dari Mekah ke Usfan. Satu kalau burud ni dia jamak, bila satu je dia tak panggil burud, barid, bersama dengan 4 farsakh. Ya. Jadi pada mazhab Syafi'i ini akhirnya yang dikatakan 16 farsakh pada 48 batu itu ataupun 4 burud itu, ya, maka jaraknya ialah 89 km. Kita kata 90 lah kalau nak, kan senang katakan. Contoh, ya. Itu pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau ambil 90 km ni, dari sini ke mana? Ke Melaka sampai tak 90 km? Tengok kawasan Melaka lah. Kalau Ala Gajah belum ni. Kalau air keruh, ya kot. Kalau bandar Melaka, ya kot, sampai. Daripada bandar Seremban, tahui ke, sebab nak menyampai ke bandar Hilir Melaka tu rupa jauh. Masuk je Melaka ke tol tu baru air keruh. Bandar Hilir tu ke dalam lagi, berapa banyak traffic light jumpa baru sampai. Bila kira kilometer dia, rupanya sampai 90 km. Itu jarak dia. Bayangkan pada zaman menggunakan unta dulu, zaman Nabi, daripada Seremban nak pergi ke Melaka tu, naik unta tu, dia makan berapa hari nak sampai. Itu yang pada Imam Hanafi tu 3 hari. 3 hari tu kira 3 hari 3 malam. Ya kot, unta berjalan 3 hari baru sampai Melaka, kan? Jadi kebanyakan ulama
Jadi tafsir ini Dr. Robert Zuhaili mengambil menyatakan pendapat-pendapat imam mazhab. Jadi kebanyakan ulama menyatakan Imam Maliki, Imam Hanafi, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahawa puasa bagi orang yang bermusafir lebih afdal sekiranya tidak menimbulkan sebarang kemudaratan. Jadi maknanya, mana nak pilih dalam keadaan kita bermusafir ni, berbuka ke taruh puasa? Ukuran dia mudarat ke tidak? Kalaulah bermusafir itu tidak mendatangkan kemudaratan kepada kita, maknanya kalau dia seorang yang daya tahan dia kuat lah, dia bawa kereta pun steady je. Tapi kalau dia berlapar, berpuasa tu, bermusafir, dia bawa kereta, dia seorang aja boleh bawa, kejap-kejap kan terlalap, kejap-kejap kan terlalap, kan bahaya terlalap bawa kereta ni. Macam pemain JDT tu lah, kan, dengar kabarnya terlalap, itu menunjukkan orang sportman ni, dia punya jadual tidur dia, bila terkeluar daripada jadual dia, belum tentu boleh tahan. Agak orang yang sport ni, dia main bola, dia berlatih, fizikal dia kuat, tidur dia pun cukup. Tiba-tiba berjalan jauh musafir, nak mengantar anak isteri sebab nak berpantang, terlalap, kan, bunyinya lah begitu. Takdir Allah dah begitu, kita tak adalah nak menyalahkan dia, dah jadi, kita pun tak naklah ngungkit-ngungkit dia bersalah ke apa ke. Tapi maknanya jangan kata bila sihat fizikal tubuh badan sebagai seorang ahli sukan, berdaya tahan, bila keluar sikit je daripada disiplin dia, rupanya boleh terlalap. Jadi samalah puasa tadi, bila bermusafir, pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i, bila dalam keadaan kita bermusafir itu, ukuran yang boleh berbuka, kalau kita masih lagi dah tarawih puasa, mana nak pilih, tarawih puasa ke ataupun berbuka? Hukum asal boleh berbuka, boleh. Tapi dia pilih nak teruskanlah, dibenarkan dengan syarat tak ada mudarat. Tapi kalau tadi saya kata, bila dia berpuasa tu, dia dalam keadaan memandu, menjadikan mengantuk dan boleh bahaya, maka dibenarkan. Ketika itu ada mudarat. Setengah orang ada juga, bila dia terlampau lapar, dia tak boleh nak bawa kereta, dia poning dia. Lebih baik dia tidur kejap, katakan. Tapi kalau dia berhenti, dia dapat tidur, dia terus puasa, cepat tidur kejap, 15 minit, setengah jam, lepas tu bangun dia sogar, silalah, dia ikhtiar, sebab dia nak jaga puasa dia tadi. Selagi dia tidak membawa kepada kesukaran pada ukuran tak ada suka pada dia boleh lagi, tak apalah, taruhlah. Maknanya kalau mengambil kira sahabat Nabi semasa perang Badar bulan Ramadan, masa perang tu ada yang berbuka puasa, ada yang terus puasa, maknanya ada yang tahan. Malah ada yang handal zaman sekarang ni, masa zaman bola sepak Piala Dunia tu jatuh bulan Ramadan, saya tak ingat di mana, di Afrika Selatan tahun 2010 ke, Tunisia, negara Tunisia main. Tunisia negara Islam, pemain dia Islam semua. Maka saya bila baca berita tu, pemain Tunisia main siang hari tu dalam keadaan semua berpuasa, dan bila waktu rehat tu nampak dia orang tak minum, malah tak ambil pun air tepi-tepi padang tu, sampailah habis tu berpuasa, sampailah maknanya tunggu waktu berbuka, main bola macam dia biasa, macam tak puasa, koja. Maknanya masih mampu lagi, walaupun dia berpuasa, dia masih boleh bermain secara fizikal sebab bola kan. Kalau kita puasa dah tak teraya dah, kan? Andal tak andal orang Arab ni, kan? Arab Tunisia lah, Tunisia ni belah Afrika, ya? Cuma pada Imam Ahmad ni, Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali, dan Al-Auza'i pula berpendapat
Di antara nak pilih terus berpuasa ataupun berbuka pada musafir ini, maka pada pandangan mereka ini, terutamanya mazhab Hambali, dia kata lebih baiklah memilih rukhsah, kelonggaran. Afdal lagi memilih berbuka puasa. Ya. Jadi jumhur ulama selain daripada mazhab Hambali, syarat membolehkan berbuka puasa ketika memulakan musafir ini ialah perjalanan dimulai sebelum terbit fajar. Perjalanan itu bermula masih lagi boleh makan. Terbit fajar dah tak boleh dah makan, dia berpuasa. Perjalanan sebelum itu. Jadi jangan maknanya perjalanan itu dah kita dah start puasa dah apa semua, lepas tu dah lepas sembahyang subuh baru kita nak berjalan, katakan. Musafir dulu. Ya. Jumhur ulama sebahagian besar kecuali Imam Hambali, mazhab Hambali, nak membolehkan berbuka puasa tu mestilah musafirnya bermula sebelum terbit fajar. Jika seseorang itu masih bermukim pada waktu pagi kemudian dia bermusafir, maka ia tidak boleh berbuka sebab dikira asalnya dalam keadaan bermukim. Nampak tak tu? Barangkali kita tak tahu ini. Selama ni kita nak mula perjalanan tu, walaupun bulan Ramadan nak balik kampung, pukul 8 pagi mula. Bila dalam perjalanan, kita musafir ni, kita berhenti makan, katakan. Rupanya perkiraan pada jumhur ulama kecuali Hambali, maknanya jumhur tu 3 mazhab tu lah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, termasuklah mazhab Syafi'i. Jadi jangan mudah-mudah nak terus berbuka. Jadi jangan nak bermudah-mudah, melainkan kena faham konsep dia, iaitu pandangan jumhur ulama. Ya. Sebab apa? Bila dia bermula selepas fajar terbit itu, kira dah siang lah, ya, bermakna dia masih bermukim ketika waktu pagi sebelum bermula itu, lepas tu baru dia bermusafir. Sebab dikira asalnya dalam keadaan bermukim. Sebab itu pada mazhab Hambali tidak mensyaratkan perkara itu. Namun perkara yang afdal ialah berpuasa untuk keluar daripada perselisihan ini. Jadi Dr. Rabah Az-Zuhaili dia merumuskan untuk kita buat macam mana. Macam mana ni? Hambali kata boleh buka, boleh berbuka puasa. Mazhab yang lain tak boleh. Jadi masih lagi berlaku khilaf dia, boleh dengan tak boleh. Kan kalau kata tak apa, saya ambil pandangan Hambali, maknanya boleh. Jadi ditetapkan untuk keluar daripada masalah al-khilaf ini, maka kita nak keluar daripada perselisihan ini, khurujan min al-khilaf, maka afdalnya ialah kita berpuasa jika kita mula musafir itu selepas terbit fajar. Kita kata pagi lah, pagi ke tengah hari ke petang ke. Jadi bila nak musafir, yang membolehkan kita berbuka puasa ialah kita kena mulakan perjalanan itu sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Orang Kelantan dia biasa buat ni. Kalau balik raya, dia bertolak pukul 4 pagi. Sebab bila nak balik raya, 15 jam belum tentu sampai. Kalau cuti raya lah. Usah dahsyatnya balik kampung ke belah sana, katakan. Dia bertolak pukul 4 pagi, kan? Pukul 4 pagi tu, pukul 4 petang tu belum sampai lagi. Pukul 4 petang tu tak sampai lagi. Dah 12 jam berjalan. Sudah dia sampai pukul 12 tengah malam, katakan. Dah ya macam tu. Jadi dia orang biasalah bertolak tu tengah pagi tu. Jadi jika dia keadaan macam itu, dia boleh berbuka puasa.
pada jumhur, sebahagian besar pendapat imam mazhab ini, ulama ini. Manakala bagi orang yang menghadapi kesukaran untuk berpuasa seperti orang tua dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ini dalam hal orang sakit ni, kesukaran ni tadi, ataupun perempuan hamil dan perempuan yang menyusukan anak, jika mereka takut membahayakan anak dengan berpuasa, maka menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad, maknanya Hambali lah, Ahmad Ibn Hanbal, mereka dibolehkan menggantikannya, iaitu qada bila ada kemampuan, di samping membayar fidyah, iaitu memberi makanan kepada fakir miskin. Jika mereka berbuka kerana takut membahayakan kesihatan diri sendiri, mereka hanya perlu menggantikan puasa, tidak perlu fidyah. Ini kena faham ni, sebab ada orang dia tak tahu kau kena qada dan fidyah. Dia bergantung kepada dia memikirkan bahaya pada siapa. Kalau bahaya untuk diri dia sendiri sahaja, ya, dia hanya perlu qada saja. Tapi bila dia berbuka itu kerana dia memikirkan bahaya kepada anak yang dikandung, pada diri dia tak apa, okey, dia boleh, dia mampu. Walaupun dia mengandung, dia mampu berpuasa ni, pada diri dia tak ada masalah. Tapi dia mikirkan anak dalam perut tu. Bila dia tak makan apa, budak tu tak makan, dia dah memikirkan nyawa anak tu, kan? Sebab itu bila ibu dan anak ini, doktor bila tengok ada masalah nak melahirkan anak, bila ditanya ibu nak selamatkan siapa ni, nak selamatkan puan ke nak selamatkan anak, dia akan khabar, selamatkan anak saya, biar saya mati. Kalau tanya suami, tuan, saya tengok ada masalah, tak boleh selamat dua-dua, dia salah seorang je, sama ada ibu dia, anak dia. Suami cakap apa? Selamatkan mak anak tak apa, tu boleh buat kerja kemudian, katakan. Itu apa punya jawapan. Tak sanggup dia sanggup lagi, tak apa, anak tu tak apa. Kan? Mak jangan lagi meraung abah tu kalau mak tak ada nanti kan. Tapi kalau mak ikut, selamatkan anak, saya tak apa-apa, katakan. Pandailah lelaki saya tu besok, katakan. Dia mesti cari ganti punya. Awal-awal dia cakap, katakan. Ya. Jadi maknanya dalam hal puasa dia ada lagi perincinya, perkiraan syarak itu. Jadi kalau fikir pasal nyawa anak dan dia tu masih lagi berkemampuan, dia kena qada puasa itu, kemudian kena tambah dengan fidyah. Fidyah ni beri makan pada orang miskin. Ya. Dia ada kadar dia tu. Nanti kita akan masuk dalam perbahasan hukum akam nanti, ya. Jika seseorang itu memberi fidyah, masuk isyarat, ya, lebih dari kadar yang dituntut, ya, jika dia beri fidyah lebih daripada kadar yang dituntut, itu adalah lebih baik baginya dan ia bakal mendapat ganjaran yang lebih besar. Sebab itu dalam ayat tu ada tatawu, ya, tatawu tu pada ayat yang seterusnya. Ya, kalau kita tengok ayat tu ada kalimah tu, ya. Pada ayat 184 tu, faman tatawwa'a, tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Ia hanyalah dalam hitungan beberapa hari saja, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam musafir lalu dia berbuka, maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari berkenaan pada hari-hari yang lain. Dia qada lah tu. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa tadi kerana tua dan sebagainya, wajiblah dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin. Ya, sesiapa yang dengan sukarela memberikan fidyah tu lebih daripada apa yang ditentukan, pada kadar berapa seorang tu. Sekarang ditukar nilai duit, satu hari konyang berapa? RM10 cukup tak? Ya, mungkin cukup, tapi entahlah. Nasi ayam penyet pun berapa sekarang? Campur dengan air nak roket RM10, barangkali RM8. Sekarang ni macam-macam nasi, macam-macam nama nasi, kan? Nasi itu, nasi ini. Tiba-tiba anak kita main order je sampai dah. Ni apa nama nasi ini, kita kan? Nasi penyet lah, kan? Nasi bergedek lah, apalah, macam-macam lah.
Okey. Baik. Sikit lagi tuan-tuan sebelum kita tangguhkan. Jika seorang itu memberikan fidyah pada lebih tadi, maka itu adalah ganjaran yang lebih besar lah. Itu maksud dia. Walau bagaimanapun golongan yang diberikan kelonggaran ini lebih baik berpuasa jika tidak memudaratkan kesihatan mereka. Jadi ukuran syarak mana yang lebih baik, afdal ni tadi, apabila kita berpuasa tu dalam keadaan tidak memudaratkan, walaupun mengandung, walaupun bermusafir, walaupun apa tadi, dalam keadaan tidak memudaratkan, afdalnya nak buat yang mana? Maka berpuasalah tahu. Ya. Justru ganjaran dan kebaikan daripada amalan tersebut adalah lebih utama sekiranya mereka mengetahui berdasarkan apa? Berdasarkan hadis daripada siapa? Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bagaimana Nabi SAW menyebut murni bi amrin akhudhuhu anka qala alayka bisawmi fa innahu la mithla lahu. Perintahkanlah kepadaku melaksanakan sesuatu perintah yang aku dapat menerimanya secara langsung darimu. Maka Nabi SAW pun menjawab, engkau berpuasalah kerana tidak ada ibadat yang setaraf dengannya. Tak ada ibadah lain yang setaraf dengan puasa. Dia tersendiri. Bagi orang yang tak mampu membayar zakat wajib, sebab apa? Dia tidak ada kemampuan, tak sampai, dia punya ukuran dia tak sampai, dia membolehkan dia berzakat, tapi dia nak juga pahala macam mana memberi, maka dia boleh digantikan dengan sedekah yang dia boleh. Dia bersedekah, maka dapat dia pahala bersedekah. Zakat pun sedekah juga, tapi sedekah fardu. Puasa tak ada ibadah lain yang menyamainya. Jadi maknanya pilihlah berpuasa. Dan Allah juga menerangkan bahawa maksud ungkapan dalam hitungan beberapa hari itu, maksud beberapa hari itu bukan dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Maksud beberapa hari itu ialah sepenuhnya bulan Ramadan. Jadi kalau tak baca tafsir, tak baca penjelasan, kita kata beberapa hari tu ikut akal kita, beberapa hari ni 3-4 hari ya. Sebab ada orang ni, dia bila dia tafsir Quran, dia tafsir sampai guna akal saja. Saya ada seorang mengadu, macam mana nak jawab ni ustaz? Bapa mentua saya ni, tiba-tiba bila dia berkawan dengan orang ni, orang tu ajar pada dia, kau tak payah semayang dah baik, katanya. Sebab bila kau semayang, dalam Quran kata Allah melaknat orang semayang. Maka saya beritahulah dengan orang bertanya, ada ke dalam Quran menyebut Allah melaknat orang semayang? Memang ada. Fawailul lil musallin, celakalah kepada orang yang solat. Dia semayang tapi dicelakakan. Kenapa? Sebab fawailul lil musallin tu maksudnya orang yang lalai dalam solat dia. Lalai itu apa? Pertama, dia tak jaga sampai kan dia tak buat solat. Dah masuk waktu dia lalai buat kojo, tak nak berhenti buat kojo, lama-lama habis waktu tak semayang. Tu satu lalai. Yang kedua, lalai tak jaga perkara-perkara sah semayang. Macam saya cerita sebelum ni lah kan, semayang dia bergerak lebih 3 kali, bergoyang-goyang tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Wah, begini tangan dia bergoyang-goyang. Batal. Itu yang lalai tu. Dalam keadaan tak tahu, bila diterangkan dia dah tahu, dia buat kali. Itu lalai. Fawailul lil, dicelakakan dia sebagai orang solat. Ataupun tak jaga dari segi kesucian, lepas kencing dijontik dia, tap dah. 1 hari pun dia tak basuh. Mana sah, tak ada istinja. Lepas tu ambil wuduk, dia wuduk pandai pula, istinja tak ada dia ambil kira. Tak apa, yang itu bertutup. Memanglah bertutup dengan nak beroseh. Maka fawailul lil, itu ya. Jadi dia pakai hukum kata, tengok orang sembahyang dicelakakan. Nak baik pokok sembahyang, tak payah sembahyang. Dia kata saya tak reti nak jawab yang ni, katakan. Kita kena pakai hujah mantik, hujah akal, katakan. Dia tak faham.
Sebab tu bila kita tengok pada tafsir baru kita dapat. Ada juga orang macam tu. Saya kata kalau dah cukup kronologi, ambil maklumat apa semua, kalau dia ni jenis berkumpulan mengajak pada ajaran sosial, kata pergi mengadu kepada penguat kuasa Jabatan Agama. Dia orang akan siasat. Tengok ajaran sesat, katakan. Ada juga orang ajaran sesat ni kata tak payah semayang. Nak buat apa semayang lagi? Kita dah memang manusia yang taat perintah dia. Kita cakap aja, kita niat aja, aku dah semayang. Cukuplah. Allah tahu kita ni nak semayang, dah semayang. Buat apa kita buat ni? Pakai hujah akal. Ya tak ya juga, ya tak ya juga. Itu yang boleh timbul ajaran sesat. Baik. Dah jauh dah masuk isyaknya. Kemudian last saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa maksud ungkapan dalam hitungan beberapa hari itu bulan Ramadan, Allah menegaskan bahawa Al-Quran mula diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Ia membimbing manusia ke arah jalan yang lurus. 23 tahun ya. 3 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jadi ayat-ayat ini amat jelas dan tidak merumitkan, di samping ia membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi sebagian ulama mentafsirkan malam diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia adalah merupakan malam Lailatul Qadar, ataupun disebut sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang dikatakan beberapa hari itu dimaksudkan sebahagian daripada ulama adalah merupakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi pelbagai tafsiran. Jadi hikmah Allah menyebut tentang maksud ayat dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar dengan salah itu, selepas maksud ayat menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, itu menunjukkan bahawa terdapat 2 jenis petunjuk. Petunjuk pertama apa dia? Yang dapat difahami oleh manusia. Pendapat yang kedua hanya difahami oleh sebahagian manusia yang terpilih sahaja. Jadi sebab itulah kita Quran ni memang kita kena belajar. Bila kita belajar, kita dapat tahu berdasarkan panduan. Quran ini mesti dibaca. Bila kita baca pengertian, kita faham berdasarkan umum. Detailnya macam mana? Itu yang untuk guru ajar tu. Jadi kita berpandukan kepada kitab oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi kita setakat tu tuan-tuan, kita tangguh dulu. Nanti kita akan sambung sebab perbahasan ayat 183 sampai 184 ini lama. Tahun depan pun mungkin ayat ni lagi. Setahun tu tahun depan. Kita ada lagi jumpa sekali lagi sebelum kita masuk tahun depan. Dah nak masuk 2021 kan. Covid tak selesai lagi. Baik. Jadi segala yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan ampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.